Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sekarang kita belajar kitab Nahwu iaitu tentang awamil ma'nawi. Kelas alim. Awamil ma'nawi terbagi kepada dua bahagian. Okey, mula-mula sekali saya nak beritahu tentang amil. Awamil maknanya amil. Ini saya ulang daripada benda yang dah awal beritahu sebelum pada ni. Yang kita belajar Nahwu ni mesti kena ada amil, kena adanya ma'mul. Kena ada amil, kena ada ma'mul. Amil ialah yang menyebabkan kalimah ma'mul berubah. Ma'mul apa? Ma'mul adalah kalimah yang berubah kerana amil. Amil, okey saya ulang sekali lagi. Amil, dia itu menyebabkan ma'mul berubah. Berubah baris. Hukum. Berubah baris ataupun hukum. Dan ma'mul pula, dia itu jadi berubah baris atau hukum kerana amil. Kerana amil. Dan baris itu berubah ataupun hukumnya berubah, itu dah diterangkan pada bab-bab yang sebelum pada ini kita dah terangkan. Yang lafzi. Yang sekarang ini yang awak belajar adalah amil yang ma'nawi. Apa ma'nawi? Lafaz tidak ada tetapi dari segi makna ada. Secara kiasan ada. Dia bukan hakikat, dia secara kiasan ada. Faham ke tidak? Secara kiasan saja, secara takdir saja. Dari segi makna saja. Bukan dari segi hakikatnya. Hakikatnya tak ada. Lafaz tak ada. Dia amil tetapi lafaz tidak ada. Maka sebab itulah dia dipanggil amil ma'nawi. Ini dalam kitab kita lah. Jadi amil ma'nawi ini terbagi pada dua bahagian. Yang pertama ibtida'. Yang kedua fi'il mudhari'. Yang kosong daripada amil. Yang pertama adalah ibtida', yang kedua adalah fi'il mudhari' yang kosong daripada sebarang amil. Okey, yang pertama. Yang pertama ini perkhususannya adalah isim. Yang kedua adalah perkhususan fi'il. Okey? Yang pertama perkhususannya adalah isim. Yang kedua adalah perkhususan fi'il sahaja. Fi'il pun bukan sebarang fi'il, fi'il mudhari' sahaja. Fi'il mudhari' yang kosong daripada awamil. Yang pertama ibtida'. Maknawi, amil maknawi yang jenis ibtida'. Apa itu ibtida'? Ibtida' itu yang pemula dia. Pemula. Pendahulunya. Bila dia dianggap sebagai amil. Apa dalam gambaran kepala kita? Iaitu ibtida'. Apa itu makna ibtida'? Ibtida' itu bentuk permulaan. Okey, apa yang ibtida' itu? Apabila isim kosong daripada awamil. Isim yang tidak ada amil yang boleh merubahkannya. Isim yang kosong, tidak ada yang boleh merubahkannya. Yang tidak ada sebarang amil yang merubahkannya. Amil yang jadi mana? Awamil lafzi. Amil-amil lafzi yang boleh merubahkannya. Maka ibtida' adalah sebagai ganti tempatnya. Amil maknawi lah sebagai ganti tempatnya. Yang mana ia yang merafa'kan merafa'kan mubtada'. Dia merafa'kan mubtada'. Dia menghukumkan baris di hadapan mubtada' itu. Mubtada' awak dah belajar dah dalam jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah juzuk yang pertama kita panggil apa? Mubtada' kan? Dah belajar kan dalam awal-awal. Dan khabar. Mubtada' dan khabar dua-dua jadi baris di hadapan kerana siapa? Kerana amil maknawi. Apa itu amil maknawi dia? Dipanggil nama apa? Ibtida'. Dipanggil ibtida'. Syaratnya apa? Tidak ada amil-amil yang boleh merubah dia. Maknanya dia tak jadi ma'mul lah. Tak ada amil-amil yang sebelum padanya yang merubahkannya. Tak ada. Contoh yang kosong gini adalah seperti Zaidun qa'imun. Ada perkataan sebelum pada Zaidun? Tak ada.
kosong. Maka dia tak ada buat berubah pada apa-apa. Dia tidak ada buat perubahan pada apa-apa. Qaimun pun sama. Jadi Zaidun mubtada, qaimun khabar. Maka kedua-duanya baris di hadapan kerana apa? Kerana ibtida. Kan ada? Ulama nahwu mengatakan bahawa Zaidun marfu' baris di hadapan kerana ibtida. Dan qaimun juga marfu' kerana ibtida. Kemudian ada dua pendapat lagi. Ini saja dia nak terangkan. Mana awak dah tahu yang atas tu dah cukup. Ini penerangan ada, kalau ada yang beritahu yang sebaliknya, ini yang dia nak beritahu. Yang sebaliknya ada juga pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan ibtida ialah amil bagi mubtada. Mana dia sebagai amil maknawi kepada mubtada. Dan mubtada itu pula ialah amil bagi khabar. Maknanya gini, mubtada khabar, Zaidun qaimun kan? Zaidun qaimun. Zaidun situ kenapa baris di hadapan? Kerana amil maknawi. Qaimun pula kenapa jadi baris di hadapan? Kerana mubtada iaitu Zaidun. Kerana Zaidun baris di hadapan, maka khabar dia pun baris di hadapan. Ini pendapat yang pertama, yang selain daripada yang dah diberitahu. Kedua, mubtada dan khabar ialah amil kepada satu sama lain. Ini pendapat yang kedua. Satu kata mubtada itu dia jadi amil menyebabkan khabar itu jadi berubah baris. Jadi marfu'. Dan mubtada itu sendiri jadi tukar baris kerana siapa? Kerana adanya khabar. Kerana adanya khabar menyebabkan dia itu marfu'. Maka ini ada dua pendapat pilihan yang lain. Tetapi tetap juga sama dari segi baris. Ketiga-tiga semua sekali ini menyebabkan mubtada baris di hadapan, khabar jadi baris di hadapan. Cuma cara pemberitahuannya berbeza. Penetapan yang dia tetapkan itu berbeza, tetapi hukum tetap jadi sama. Bunyi dia tetap jadi sama, tak akan jadi benda lain. Sama je. Zaidun qaimun lah juga jadinya. Kedua, fi'il mudhari' yang kosong daripada amil nasib dan jazim. Amil nasib seperti mana yang kita dah belajar ada an, lan, kai, idzan. Amil jazim seperti in, lamma, lamul amri, la, an-nahi. Itu jazim. Ia merafa'kan fi'il mudhari'. Jadi amil dia itu amil betul ibtida' jugalah. Ibtida' untuk fi'il mudhari', maka dia jadi marfu', jadi baris di hadapan seperti contohnya yadribu Zaidun. Kenapa yadribu Zaidun bu kena baca bu? Kerana tidak ada sebarang amil. Zaidun Zaidun tu jadi baris di hadapan kerana yadribu lah, sebab dia tu sebagai fa'il. Okey, sini yang berbeza dengan Zaidun qaimun, yadribu Zaidun dengan Zaidun qaimun berbeza dia adalah tanwin. Zaidun qaimun ada tanwin, yadribu tidak ada tanwin. Nampak tak? Nampak Yadribu tidak ada tanwin. Kenapa tidak ada tanwin? Kerana fi'il tidak ada tanwin. Isim saja ada tanwin, fi'il tidak ada tanwin. Okey, sambungan. Yadribu pada contoh ini ialah marfu' kerana ia kosong daripada amil nasib dan jazim. Tak adanya amil nasib dia, contohnya an, lan, kai, idzan pun tak ada, in, lam, lamma, lamul amri, la, an-nahi pun tak ada. Maka dia jadi marfu'. Fi'il mudhari' itu kita kena baca yadribu, yaf'alu, yansuru dan sebagainya. Okey, sampai sini saja dulu untuk kelas nahwu hari ini. Kemudian nahwu yang kemudian saraf. Saraf yang terakhir, saraf. Saraf yang baca sampai mana? Fi'il amar sampai fi'il nahi. Sirah. Dah hantar semua? Dah hantar semua? Dah hantar semua belum? Kenapa belum? Tak ingat? Tak ingat ke? Tak lancar? Tak lancar? Jadi
sekarang bukan masa nak hantar dah lagi. Sekarang awak hantar, selepas pada ni awak hantar. Hari Isnin nanti awak hantar. Sebelum paling lewatnya pagi Isnin. Paling lewat hari Isnin. Paling lewat hari Isnin. Jadi kerana tidak hantar, maka saya tidak akan adakan sabak baru. Awak nak sabak baru, awak pastikan hantar. Faham atau tidak? Awak pastikan hantar. Bila awak hantar, maka ada sabak. Kalau awak tak hantar, buat apa saya nak bagi sabak? Okey? Jadi hari Isnin lah pula. Sebab selepas pada ni saya tak sempat nak cek dah. Sebab saya cek sebelum daripada kelas bermula. Okey? Okey, ke belakang yang pra B. Pra B, mari sini. Okey, sekarang kitab hadis. Halal dan haram jelas hukumnya. Halal dan haram jelas hukumnya. Selainnya adalah syubhah. Selainnya adalah syubhat. Innal halala bayyinun Inna halalan bayyinun wa innal harama bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun wa bainahuma umurun mushtabihat mushtabihat la ya'lamuhunna la ya'lamunna katsirun minan nas. katsirun minan nas. Maksudnya yang halal itu sudah jelas yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. dan yang haram itu sudah jelas. Namun di antara keduanya Namun di antara keduanya ada perkara syubhat, ada perkara syubhat, yakni samar, yakni sama, yang tidak diketahui oleh banyak orang. yang tidak diketahui oleh banyak orang. Inna makna dia sesungguhnya. Al-halala, halal itu, perkara halal itu, bayyinun, jelas. Wa inna, dan sesungguhnya, al-harama, haram itu, bayyinun, jelas. Wa baina, di antara huma, keduanya. Wa bainahuma, dan di antara keduanya. Umurun mushtabihatun, perkara-perkara yang samar. Umurun, perkara-perkara mushtabihat, yang samar. La ya'lamu, tidak mengetahui, hunna, akan ia, hunna, akan ia, kathirun, kebanyakan, min, dari, an-nasi, manusia. Okey, dah tulis semua? Dah tulis? Alhamdulillah. Jadi sini nak beritahu benda yang halal, benda yang haram. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Diberitahu syariat, Allah Ta'ala sudah syariatkan yang halal. Allah Ta'ala sudah memberitahu larangan tentang benda yang haram. Allah Ta'ala telah beritahu benda yang halal, Allah Ta'ala telah beritahu benda yang haram. Dan halal haram itu sudah jelas. Namun, ada juga di antara halal dan haram itu samar. Tak jelas. Ada juga perkara-perkara yang tak jelas. Tak jelas ini maknanya berita itu tidak sampai.
tidak ramai di kalangan manusia yang alim. Tahu situ maknanya alim. Mana tak ramai di kalangan manusia yang alim. Bukan semua orang alim, kan? Bukan semua orang belajar macam kita belajar. Ramai je kat keluar sana yang tak belajar. Maka kebanyakan perkara itu dia tidak tahu. Jadi perkara yang samar itu pun juga walaupun orang itu belajar sekalipun, kadang-kadang bertemu juga dengan hukum-hukum yang mana dia terlupa, dia tak ingat, tak jelas, tak faham. Maka inilah nak beritahu benda yang samar. Ini kan pula orang yang alim pun kadang-kadang boleh keliru akan benda yang tak jelas. Masakan pula kalau yang jahil, orang yang tak belajar agama. Orang tak belajar agama lagilah dia keliru. Yang halal yang jelas-jelas pun mungkin dia tak tahu. Yang haram jelas-jelas pun dia tidak tahu. Maka syukur pada Allah Ta'ala takdirkan kepada kita semua sekali dapat belajar agama. Bila kita dapat belajar agama, maka Allah Ta'ala ajar kepada kita yang mana satu halal, yang mana satu haram. Maka jelas bagi kita mana yang halal, mana yang haram. Tapi dalam banyak-banyak ilmu yang kita belajar itu, ada juga perkara-perkara yang perlu kita ijtihadkan. Perlu kita fikir. Kita kena kaji akan hukumnya. Berdasarkan Al-Quran dengan sunnah kita kena kaji. Kerana benda itu satu perkara yang tak jelas hukumnya. Kerana benda itu tak pernah berlaku sebelum pada ini, berlaku zaman sekarang. Maka kita kena berfikir untuk mengetahui satu-satu hukum yang samar itu. Maka inilah maksud yang dia beritahu. Mana yang halal itu jelas, yang haram itu yang jelas. Yang penting yang kita kena tahu adalah yang halal yang jelas, yang haram yang jelas. Yang tak jelas mana itu tak apalah, itu biasalah, mana kita serahkan kepada yang lebih arif, yang lebih alim daripada kita. Mereka ni lah lebih pandai nak menentukan hukum-hukum sesuatu yang samar-samar itu. Dan kita pula untuk mengetahui perkara-perkara yang samar itu pun kita kena ada buat kajian, kena ada penambahbaikan ilmu kita, kena banyak membaca, kena banyaknya murajaah, muzakarah dengan sesiapa. Maka dari situ kita akan dapatnya poin-poin untuk jawapan bagi perkara-perkara yang sama. Sekira kita tak tahu sekalipun benda ini, tidak mengapa. Yang pentingnya adalah halal dengan haram kita tahu dengan kita tahu itu yang jelas. Yang datang daripada Allah Ta'ala itu yang jelas. Yang jelas itulah yang kita nak pakai. Yang tak jelas, kita letak tepi. Yang tak jelas, tak apa. Sebagai warak, sebagai warak yang kita tolak tepi. Benda-benda yang syubhah, benda-benda yang keliru, tak perlulah kita nak dekat-dekatkan. Okeylah. Sampai sini saja kelas untuk hari ini. InsyaAllah esok kita sambung. Cuma seperti mana biasa, untuk hari Jumaat tidak ada Nahu Sharaf. Yang adanya kitab yang selain daripada Nahu Sharaf. InsyaAllah esok. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.